padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu asal ke tempat penuh beribu holistik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember inside kita, remember about your study, cause that way only way how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember inside kita, remember about your study, cause that way only way how you wanna level up. Yang aku sebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10/10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Tazul we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember inside kita, remember about your study, cause that way only way how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember inside kita, remember about your study, cause that way only way how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di lanjutnya. Lahazon terbaik. Okay, hai, Assalamualaikum. So hari ini bersama saya lagi Cikgu Mariam. So seperti biasa, hari ini saya akan kupaskan topik-topik yang sedang diperkatakan berkaitan dengan pendidikan. Okay, so apakah topik hari ini? Seperti yang ada dekat topik ni, kat tajuk ni. Alright, so sebelum tu saya akan share dulu slide saya hari ini. Okay, stay tune, jangan ke mana-mana. Boleh share juga yang menonton di Facebook. Boleh juga share ke grup-grup ataupun di page masing-masing. Okay, so jom kita tengok apa yang ada hari ini. Apakah bulletin berkaitan dengan apa. Alright, so isu semasa hari ini ialah pendidikan kewangan awal usia, lahir masyarakat celik urus duit. Pendidikan kewangan, so kita tahulah kan dalam apa kata sekarang ni, sekarang ni KSR semakan, KSM, semuanya dah ada dalam matematik, dah ada topik yang khas berkaitan dengan kewangan. Bermula daripada sekolah rendah lagi sampailah ke sekolah menengah. Cuma sekolah menengah ni dia akan bermula pada tingkatan 3. Tingkatan 3, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. So dia ada topik khusus untuk matematik kewangan. Yang mana topik ni ramai yang cakap mereka belajar waktu di universiti kan. Tapi sekarang dah pun di sekolah dah pun belajar berkaitan dengan untung rugi kan, berkaitan dengan insurans, semua dah didedahkan. So adakah pendedahan ni memberi kesan positif ataupun ianya hanya sekadar untuk dipelajari sahaja? Itu saya akan kupaskan sebentar lagi. Pendidikan awal, pendidikan kewangan ni sangat-sangat penting sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab benda ni berkait rapat dengan kehidupan kita. Sebab kita tahulah disebabkan gagal menguruskan kewangan lah, ramai yang tersungkur, ramai yang bungkus kan. Bukan kata gaji sikit ke ataupun income sikit menyebabkan dia tak mampu nak survive. Ada juga mereka yang gajinya besar ataupun income-nya besar tapi masih lagi tak mampu nak menguruskan dengan betul. Sebab apa? Sebab tak ada, orang kata apa, tak diberi pendedahan awal berkaitan dengan pengurusan kewangan sejak awal usia lagi. So hari ini berkenaan topik ini, alright, bermula 2019, inilah silibus baru bagi KSSM, alright, tingkatan 3.
murid tingkatan 3 diwajibkan untuk mempelajari ilmu matematik pengguna. Okey, matematik pengguna. And proses ini untuk apa? Kenapa diperkenalkan ini adalah sebagai proses untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk, konsep dan juga risiko kewangan supaya mereka boleh mengambil tindakan yang berkesan demi kesejahteraan kewangan. So topik-topik ni kalau kita kenapa kena belajar, dia macam lain je matematik. Tidak. Okay, matematik is not about the algebra kan. So topik kewangan juga berkaitan dengan sebab apa dia merupakan salah satu daripada strategi. Okay, so matematik pun dipenuhi dengan strategi formula. Sama juga dengan matematik pengguna ni pun mereka perlu faham dan ada juga melibatkan pengiraan. Okay, so benda ni boleh memang sangat-sangat berkait rapat dengan kehidupan kita dekat kata apa, kehidupan kita memang didedahkan dengan benda ni. So bila benda ni dimasukkan dalam diwajibkan dalam pembelajaran, which is sangat bagus supaya bila dia berhadapan dengan situasi tu, dia tahu nak ambil tindakan apa, apakah cara ataupun apa yang perlu dibuat untuk mengatasi masalah ketika itulah berkaitan dengan kewangan. Okay, so sangat bagus sebenarnya topik ni. Okay, kalau kita dulu kan zaman-zaman KBSM kita belajarlah benda ni kan. Sekarang mereka dah pun didedahkan, dah pun dia diajar, ditunjukkan dalam kelas untuk dalam subjek matematik. Okay, tak perlu ambil akaun untuk belajar matematik pun dah belajar benda ni. Alright, so apa tujuannya? Tujuan diberi pendedahan ataupun mewajibkan matematik pengguna ni untuk memberi pendedahan kepada murid mengenai kepentingan untuk membuat keputusan kewangan yang bijak. Sebab apa? Benda ni lah akan menjamin kesejahteraan individu, masyarakat dan juga negara. So apa kewangan ni lah boleh kita kata kan, duit tak penting. Siapa cakap duit tak penting? Okay, is very very important to us. Okay, bila terutamanya mereka yang ada tanggungjawab. Okay, supaya contohnya ada tanggungjawab untuk tanggung family, yang ada anak, yang mana mungkin dia ni anak sulung and dia kena fikirkan berkenaan dengan perbelanjaan adik-adiknya. So bila diberi pendedahan macam gini, jadi pelajar tu lebih bijak untuk buat keputusan kewangan. Dia boleh prioritaskan apa yang perlu dulu. Okay, dapat je sini, okay nak bahagi kepada mana. Okay, dapat je, lepas tu apa yang dia perlu buat dengan ni supaya cukup untuk dia survive ataupun ada lebihan untuk dia simpan. Okay, itu yang didedahkan kepada pelajar ni so that dia boleh sedikit boleh membantu pelajar untuk membuat keputusan berkaitan dengan kewangan dengan lebih bijak. So sangat penting topik ni, lagi memang baguslah. Okay, bila kementerian buat perubahan ni, saya rasa satu benda yang sangat bagus. Okay, itu berkenaan dengan matematik dan kaitan dengan kehidupan realitinya. Okay, sebab realitinya kita tak adalah mengira sampai nak kuasa 2 semua kan. So benda ni sangat berkait rapat. Bukan kata benda tu tak penting, tapi yang ini lagi berkait rapat, yang mana kita pun dengan kewangan ni pun bukannya kita baru kenal. Memang even budak-budak pun tak sekolah dia tahu dah duit tu apa kan. So sekarang kita beritahu pula macam mana nak uruskan dengan lebih bijak. So sebab apa? Sebab usia remaja ni paling penting. So mereka dah boleh berfikir and benda ni juga kita lebih pada guide mereka untuk membuat keputusan yang lebih bagus untuk mereka suatu ketika nanti bila berhadapan dengan certain problem berkaitan dengan kewangan. Okay, so seterusnya dia juga kesan dia bila diberi pelajaran berkaitan dengan kewangan ni, mampu membentuk dan menggalakkan tingkah laku kewangan yang sihat pada masa hadapan. Actually untuk topik kewangan ni bukanlah form 3 saja belajar. Sekolah rendah pun dia orang dah belajar. Kalau tengok kan KHSRC Makkal lah, tahun 3, tahun 4, 5, 6 dia orang dah tahu pasal currency kan. Currency, lepas tu dah tahu berkaitan dengan kad debit, kad kredit, apa beza debit, kredit, hutang, semua tu dia orang dah tahu. Dia orang dah belajar. So sebab apa? Sebab sekarang ni kita bukanlah, maksudnya cek tu dah jarang digunakan. Kalau dulu yes kita guna cek kan. Sekarang ni apa-apa pun guna kad. Nak bayar, nak beli je barang, kad. Cash pun dah kurang digunakan. Dia ke arah cashless kan.
Okay, so kat sini bila pelajar belajar, baru dia faham, oh patutlah maminya selalu guna kad. Oh itu kad kredit, kalau yang ni kad debit. Apa beza? Benda tu bila mereka, so that daripada situ, barulah mereka tahu apa pentingnya diorang belajar matematik. And matematik sangat berkait rapat dengan kehidupan mereka. And benda ni lah juga menjadikan lebih seronok untuk mereka pelajari, untuk mereka explore lebih lagi. Alright, untuk menambahkan lagi pemahaman. Sebab kita tahu dalam pelajar ni banyak curiosity yang ada bermain di fikiran mereka. Apa saja benda baru yang diorang jumpa, dia macam kenapa macam ni? Kenapa macam ni kan? So that curiosity itulah kita jawab semasa dalam kelas ni ataupun semasa pembelajaran di mana-mana saja pun. Oh macam gitu. So dia orang dah jumpa jawapan, jadi benda ni banyak logik kita. Oh okay, belajar ni memang bagus kan. So that tak adalah. So dia orang nampak lah, dia orang macam new knowledge. Kan? Okay, so yes, untuk pembelajaran ni juga boleh membentuk dan menggalakkan tingkah laku kewangan yang siap pada masa hadapan. Dan ini juga berkait rapat dengan pendidik. So bagi seorang pendidik, kena jelaskan dengan lebih clear. It's not about teori sahaja tapi lebih pada praktikal. Praktikalnya macam mana kan? Supaya mereka boleh faham betul-betul so that benda tu boleh aplikasikan dalam kehidupan mereka. Kan? Okay, so banyak kesan positif lah. Sebab benda-benda ni benda yang berkaitan dengan kehidupan, berkait rapat dengan real life kita. Okay, benda yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita sangat-sangat bagus bila kita belajar dalam sesi pembelajaran. Okay, so ini ialah terkini memandangkan kedudukan dan tahap literasi kewangan rakyat Malaysia ni masih lagi di tahap yang rendah. So keutamaan diberikan kepada penggunaan kewangan secara bijak, perbelanjaan dan simpanan. So kita guna secara bijak, okay, belanja yang perlu dan juga mesti ada simpanan. Perlu ada. Okay, benda ni lah ialah asas kemahiran kewangan. So mereka tahu nak belanja ke arah mana, nak guna ke mana, nak lepas tu kena asingkan simpanan kan. Sebab kita dapat, tak semestinya benda kita dapat semua kita belanja. Lepas tu tunggu pula dapat bila. Itulah kewangan yang tak sihat lah. Okay, pengurusan yang tak sihat. So dekat sini lah kita ajar mereka macam mana dia nak uruskan kewangan dengan bijak melalui 3 aspek ni. Okay, belanja, guna dan juga simpan. Pastikan simpanan tu ada. Selalunya kebanyakan orang simpanan ni dia terlupa ataupun tak cukup ke arah simpanan tu. So first kali dapat je terus tukarkan. Okay, 10% daripada pendapatan tu terus ke simpanan. Yang lain tu baru belanja dan sebagainya. Kan? Okay, so benda-benda ni memang patutlah didedahkan kepada pelajar daripada awal lagi. Sebab sekarang ni kita pun pergerakan peralihan era tu sangat berlaku dengan cepat kan. So even pelajar pun dah tahu dah guna kad. Dulu kita tak tahu guna kad debit kredit macam mana kan. Sekarang pelajar dah tahu guna. Okay, nah kad. Okay, dah tak ada dah cash. Even nak order online pun dia orang dah pandai kan. So benda-benda ni lah. So lagi online lagi bahaya. Sebab apa, kita dekat rumah dah boleh order kan. So kalau tak dikawal dengan bagus, so benda ni akan membawa kepada kesan buruk dari segi pengurusan kewangan kita. Alright. Itulah kebaikannya. So pendedahan awal ni ataupun kita perlu educate lah kita punya student kan, generasi-generasi hari ini supaya mereka lebih bijak dalam menguruskan kewangan. Okay, gitu. So menerusi kajian Bank Negara Malaysia, kadar peningkatan golongan muda yang diisytihar Muflis adalah sangat membimbangkan. Sebab apa? Sebab kekurangan pengetahuan dan disiplin dalam menguruskan kewangan. Okay, bila nak uruskan kewangan ni pun kena ada disiplin. Disiplin ni pula kita yang sendiri yang kawal, bukan ada orang lain. Tak ada orang lain kata, kau simpan ni, kau wajib simpan ni, kau tak, kau denda. Tak ada kan? Selalunya kewangan ni sebab memang hak kita. So kita sendiri yang kena disiplin untuk menguruskan kewangan tu. Kalau kita dah set dah, okay, sebulan ni kena juga, okay, kalau pendapatan, contoh pelajar pun ada pendapatan, even pelajar sekolah rendah pun dia dah pandai menyimpan. Masih ada kan adik-adik ataupun anak-anak ataupun perempuan yang mana mereka ni kan dia ada belanja kan, pergi sekolah kan ada belanja kan. Dia tak belanja habis pun, dia akan simpan RM1 ke RM2 ke. Sebab apa? Sebab dia tahu ada benda dia nak beli. Sekarang kan dah tahu kan nak beli apa, so dia kena simpan. Bila cukup bulan, okay dah cukup ni nak beli. So baguslah, sebab apa, dia ada usaha sendiri. Okay, walaupun duit tu kita bagi
But itu cara untuk dia orang menyimpan. Okay. Dulu kita terapkan menabung. Kalau budak-budak ni kena ajar mereka menabung. Sangat bagus. Okay, bila dah besar nanti pula kena asingkan duit belanja dengan duit simpanan. Okay, sebab simpanan ni kita akan guna pada masa yang ketika kita emergency kan. Kita tak tahu sakit ke nanti. So semua benda tu perlukan duit untuk menampung dari segi perubatan, okay, hospital semua tu. So dekat sini mereka dah belajar. So kita pun kena fahamkan mereka menyimpan ni bukan sahaja kepada keperluan ataupun kita nak kehendak kan, nak memenuhi kehendak, tapi juga untuk di masa emergency ataupun di masa-masa sakit ke kan, apa-apa yang berlaku and perlukan duit ketika itu, so kita ada ready, kita dah simpan dah. Kan. So benda-benda ni sangat bagus lah. Okay, so kat sini sendiri pun kalau tengok kajian Bank Negara Malaysia sendiri pun ramai yang muflis di usia yang muda. Bukan tua tau, dia muda muflis. So kita tengok sekarang ni ramai yang muda yang kalau tengok dekat social media tu, okay, muda-muda dah dapat income banyak lah, beratus-ratus ribu, puluh ribu. Namun bagus tu bagus, tapi kena juga tahu tentang pengurusan. So bila ramai yang income-nya waktu muda dah meningkat, jadi itu culture shock. Jadi culture shock tu dia nak belanja and last kali di isytihar muflis. Bahaya kan macam tu kan. So kita nak biarlah dia ni okay, dah stable and dia boleh uruskan kewangan dia dengan bijak. Okay, supaya di masa hadapan berlaku sesuatu yang kita tak jangka, dia dah ada plan, dah ada backup plan. Alright? So sangat penting pengurusan, okay, pengetahuan berkaitan dengan pengurusan kewangan. Pengetahuan dan satu lagi adalah disiplin. Disiplin tu sangat penting. Okay, bukan kata kalangan orang muda sahaja, even dewasa pun sama. Perlu ada disiplin untuk menguruskan kewangan. Okay, macam even mak saya sendiri cakap, kalau nak belanja lebih-lebih pun pastikan kita punya simpanan tu dah cukup. Maksudnya target dah cukup, yang lebih-lebih tu barulah nak belanja ke, nak makan sedap ke kan. Tapi kadang-kadang tu tercheating juga kan. So benda-benda ni perlu dikontrol. At least kita tahu tahap ke mana and back on track. Okay, kadang-kadang kita ni ada benda yang teringin, macam mana kan teringin ni. So benda-benda tu lah. So dekat sinilah kita perlu rancang betul-betul. Rancang perbelanjaan, rancang kewangan, rancang penyimpanan. Jadi semuanya perlu ada plan. Everything need a plan. Kalau kita gagal merancang sesuatu, maksudnya kita merancang untuk gagal. Ini klise kan? Tapi benda ni memang betul. Itu reality. Okay? Bahaya tau kalau kita terlalu, dapat duit je seronok sangat sampai lupa, dan tak ada apa-apa. Sehari je boleh habis. Tak mustahil kan? Okay, sekarang kita nak tengok pula feedback pelajar berkaitan dengan topik ni. Okay, berdasarkan respon murid sendiri, mereka sendiri makin memahami kepentingan pendidikan kewangan terutamanya dalam kehidupan seharian. Tengok, pelajar sendiri pun seronok. Okay, walaupun ramai, ada orang ni dia macam, ada pelajar yang mindset dia kalau matematik ni mengira, tak nak teori. So bila masuk topik ni dia macam aduh, bila nak mengira ni kan, dia tak nak teori. Actually teori tu pun penting juga. Okay, so kita tahu teori dan kita boleh aplikasikan. So dekat sini kita sendiri kena buka sikit minda pelajar. Mathematics is not about number sahaja, tapi mathematics is about we know the alamak, lupa pula perkataan dia. Kita tahu dia punya strategi dia. Okay, nak tahu strategi kita kena membaca juga. Nak jawab soalan pun kena membaca. Kan? Matematik bukannya soalan number saja, ada juga perkataan. So dekat situlah kita, pentingnya juga dalam matematik ni kemahiran untuk faham soalan. Faham kehendak soalan. Sama macam kita faham kehendak soalan ni, maksudnya kita faham situasi dia. So bila kita hadapi situasi tu, kita tahu apa nak buat. Macam tu. Okay, so inilah antara feedback pelajar yang positif, mengatakan mereka lebih faham berkenaan dengan kepentingan pendidikan kewangan. Okay, terutamanya berkait rapat dengan kehidupan seharian. And tajuk juga dapat memberi kesedaran awal terhadap mereka. Baguslah. Even kita sebagai pendidik pun kita rasa benda ni bagus, sangat bagus. Bukan untuk pelajar saja, untuk golongan-golongan dewasa juga. Okay.
So murid juga dilihat memberi tindak balas dan reaksi yang positif terhadap pembelajaran tajuk ini. Okey, so saranan kepada pendidik. Benda ni dah bagus kan? So apa saranan kepada pendidik? Pendidik sendiri perlulah pastikan mereka betul-betul menguasai topik ini. Okey, merangkumi simpanan, pelaburan, kredit dan hutang sebelum melangkah ke peringkat menengah atas. Sebab apa? Sebab tingkatan 4 nanti dia akan belajar topik lain pula. Jadi perlu, sebab ini dia punya asas. Okey, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang ni adalah dia punya asas. Waktu belajar tingkatan 3. Betul Kemudian tingkatan 4 pula apa yang dia akan pelajari. Okey, semasa tingkatan 4 dia akan menguasai pula tajuk pengurusan kewangan, insurans dan percukaian pula. So dia dah susun cantik dah dia punya ni kan. So asasnya kat sini. Nanti tingkatan 4 dia sambung lagi. Next. Kan, dulu kalau belajar benda ni mungkin belajar dalam account macam tu lah kot kan. Account pun dah belajar tapi matematik tak belajar. So benda ni benda baru and pelajar sendiri kena perlu cepat, kena terima perubahan. Kena sentiasa ready untuk terima perubahan dan terbuka untuk belajar benda baru. Alright, so itu dia. Sebentar lagi saya akan kupaskan berkaitan dengan apa yang ada di Lahazun untuk membantu lagi pelajar-pelajar mantap dalam akademik. Sebelum tu kita akan iklan dahulu. Jumpa lagi selepas ni. Jangan ke mana-mana. Hi everybody. Hi. How are you? Fine, thank you. Okay, we will start our meeting now. I want to hear from City. What is your Macam mana nak opinion? Or cakap maybe ni? you wanted some more. Can you explain to me? Kan? Yes. Rosak ke? Do you ever feel like your whole world is gonna end just because you have to speak in English? Or maybe like your tongue is stuck and all of your words have left you and your confidence? A little bit like how you feel right now. Right, Sigi? Cakap dengan aku ke? Yes, I'm talking to you. Dia memang susah lah cakap nak bahasa Inggeris ni. Setiap kali nak bahasa Inggeris, kata-kata semua hilang. Lidah kaku, mata berair, bibir kering, berpeluh semua. Macam mana caranya? I definitely understand. I'm Aliza Kim, Ambassador for S2S Silent to Spoken's English Language Program for Women. And now that we know each other, how about I help you with your English? Nak, boleh. Macam mana caranya? We'll use an easy Ikrot-like technique that will improve your pronunciation and also level up your confidence. Sounds good? Good, yeah. Okay, there's one more amazing thing that you need to know. Once you finish this S2S Silent to Spoken English program for women, you'll have everything you need to know to sit for the Cambridge English Qualification Examination. Yes, that Cambridge. Amazing, right? So, I think this is the perfect time for you to join and register, City. So, I'll see you in class, okay? Okay, see you in class. Okay, kembali lagi bersama saya. Okay, so sekarang kita nak tengok pula apakah yang ada di Lahazun pada minggu ini untuk memantapkan lagi penguasaan pelajar tahun 4 hingga tahun 6 dan juga kita akan sambung sehingga tingkatan 5. Okay, memandangkan cuti sekolah pun dah nak bermula pada minggu hadapan. Jadi, adakah ibu bapa dah merancang program-program yang terbaik untuk anak-anak tuan-puan mengisi masa lapang? So bolehlah hubungi kami untuk tahu program-program terkini untuk bantu tingkatkan lagi penguasaan pelajar dalam akademik, dalam usaha untuk melangkah ke ke tahap yang lebih tinggi pada tahun depan. Kita tahulah kan, bulan 3 setiap pelajar yang tahun 1 dah nak ke tahun 2, tahun 2 dah nak ke tahun 3 kan. Jadi penguasaan tahun 1 ataupun silibus semasa ni perlu mantap. Perlu dah perlu mahir dah supaya dia lebih ready untuk ke tahap yang seterusnya. Alright, so kita tengok apakah program yang ada di Lahazun pada hujung minggu ni. Untuk tahun 4 hingga tahun 6 kita ada bengkel teknik menjawab pada hari Sabtu ini pukul 2.30 sehingga 4.30 petang bersama dengan Cikgu Asni. Manakala hari Ahad pula kita ada teknik menjawab sains 2.30 hingga 4.30 petang bersama saya sendiri.
Okey, saya akan fokuskan teknik menjawab kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, untuk tingkatan 3 pula, 1 hingga 3, hari Sabtu ni mereka ada teknik menjawab bahasa Inggeris kertas 1 pada 2.30 sehingga 4.30 petang. Manakala hari Ahad pula, terdapat teknik bengkel teknik menjawab bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Faris sendiri. Okey, yang mana dia akan fokuskan kepada topik-topik pemahaman dan juga teknik menjawab kertas 1. Okey, ini untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3 lah. Manakala tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, kita ada 3 program, iaitu kita ada Silent to Spoken Teens Chapter, Mampu Terror Speaking pukul 11 pagi hingga pukul 1 petang. Okey, selama 2 jam ni pelajar akan didedahkan dengan perkara-perkara penting untuk menguasai asas ataupun menguasai speaking, mampu terror speaking. Okey, nama pun mampu terror speaking kan. And then pada hari Sabtu juga pukul 2.30 sehingga 4.30 petang, okey, mereka akan ada teknik menjawab bahasa Inggeris kertas 1 pada pukul petang. Okey, bersama dengan coach ni sendiri, yang mana pelajar-pelajar akan dibimbing, okey, akan dikongsikan dengan kaedah ataupun teknik-teknik yang mampu, teknik-teknik yang dah pun berkesan kepada ramai pelajar sebelum ni untuk menguasai bahasa Inggeris. Daripada fail pergi lulus, daripada lulus nak boostkan lagi ke A pun boleh. Alright, pada hari Ahad pula kita ada teknik menjawab sejarah 11.15 hingga 1.15 petang. Okey, pada hari yang sama juga untuk yang adult dewasa, mereka akan berjumpa dengan coach juga untuk Silent to Spoken Adult Chapter. Okay, so itu dia program-program yang menarik lah di Lahazun sepanjang minggu ini. Right, so itu saja bersama saya berkaitan dengan hari ini, yang mana tadi saya dah kupaskan berkaitan dengan kepentingan pendedahan awal berkaitan dengan pendidikan kewangan, okey, kepada pelajar di usia yang awal lah. Okey, contohnya tahun 5, tahun 3 dah diperkenalkan dengan currency, pertukaran wang, kan? Padahal tahun 3 belajar benda ni. Boleh ke tak boleh? Boleh je, mereka boleh je. Okey, so that dia orang tahu dah. Okey, negara lain, Thailand dah guna duit apa, Malaysia guna mata wang apa, kan? Lepas tu pula dah tahun 4 dia dah dedahkan dengan juga pengiraan untung rugi, kan. So benda-benda tu sangat penting lah untuk mereka, dan benda ni akan berlarutan sehingga tingkatan 5 mereka akan belajar berkaitan dengan matematik pengguna. So benda ni sangat bagus untuk kehidupan mereka, so that benda yang boleh terus aplikasikan dalam kehidupan seharian. Alright, so itu sahaja daripada saya pada hari ini. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Hello everyone, my name is Isfarhan. Today I want to show you how to make a sweet bananas muffin. Firstly, put 180 gram all-purpose flour and 1 baking soda into a bowl. Then the second assignment is about the KASK challenge, which I need to describe things and colors. Okay, the first card is I will talk about sofa. It's not sofa, sofa. The sofa color is a bright red in color, where you can see it is made up of the leather. This is my Silent to Spoken short story assignment with card ASK. This is Mr. Owen. He is an English teacher at one of the most famous schools in Kuala Lumpur. During his lunchtime, he usually go to a nearby restaurant and order a sandwich. But before he ate the sandwich, he will take a photo of the sandwich with his handphone and post it in his social media.